Saya nak jelaskan di sini, sebenarnya jumlah peserta yang aktif ketika ini tidaklah seberapa ramai yang diwawarkan oleh media massa. Yang ada hari ini prinsipal hanya 34,000 sahaja, iaitu 27,894 merupakan peserta program MM2H, manakala peserta awal Silver Hair dahulu hanya 6,453. Jadi jumlahnya kecil sekali, 34,347 prinsipal. Lagi satu perkara adalah yang diwawarkan oleh semua orang, seolah-olah banyaknya jumlah kewangan yang disimpan dalam bank negara kita. Hari ini pada tahun 2019 hanya ada 921 juta ringgit sahaja. Jadi tak timbullah isu untuk kita lihat semula orang yang sudah pun menjadi peserta yang lama. Yang kita nak adalah peserta yang baru, yang lebih genuine, yang benar-benar boleh membantu. The quality people, it is not the quantity yang kita perlukan. Maka sebab itu apa yang kita lakukan adalah untuk melihat kejayaan program ini dengan menjemput mereka yang nak duduk di sini, diberikan taraf yang lebih sesuai keadaannya apabila mereka adalah merupakan mereka yang benar-benar berkualiti. Yang jadi kekhilafan di sini adalah di antara program MM2H dengan expatriate yang datang di sini. Mereka yang datang dengan membawa investment sebagai investors, itu adalah program lain yang kita lakukan. Itu juga adalah merupakan sesuatu yang akan kita lihat untuk memberikan penambahbaikan. Kerana dahulu, the investors yang datang hanya dengan meletakkan RM100,000 form a company, buat syarikat, telah pun mendapat visa yang begitu panjang yang kita berikan. Itu semua adalah sesuatu yang akan kita lihat untuk menentukan keselamatan dalam negara. Sebab ada orang yang menyalahgunakan dengan segala visa yang dikeluarkan, sama ada visa luar panjang, tempoh panjang ataupun program MM2H. Terima kasih Tuan Ketua. Ada soalan tambahan kedua dari sebelah sini? Kalau tak ada, balik pulau sila. Ya. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Menteri atas penjelasan yang diberikan. Saya cuma nak bangkitkan tentang apa yang Menteri sebut bahawa prosedur baru ini dibuat pada zaman PH. Sebenarnya tidak betul. Zaman PH tidak ada perubahan dari segi jumlah deposit daripada 150,000 kepada 1 juta. Ini baru dibuat baru ni. So ini satu kenyataan yang salah, fakta salah. Dan adakah Menteri mengkaji tentang impak kepada imej negara kerana prosedur berubah-ubah, you shifting goalpost, kan? Dan Sultan Johor sendiri pun menyatakan dalam FMT 30 Ogos, boleh saya baca dalam English, the MM2H condition would dent the country's revenue, frighten off investors and affect the country image overseas. Sultan Johor sendiri bangkitkan perkara ini. So saya harap Menteri Dalam Negeri dapat mengkaji semula tentang prosedur yang baru yang akan menyebabkan exodus of all the MM2H participants. Terima kasih. Terima kasih. Yang Menteri. Saya ucap terima kasihlah kepada Balik Pulau. Yang saya kata adalah daripada pengurusan yang diberikan pada Moktek, transfer semula kepada KDN, itu telah dilakukan pada tahun 2019. Maka sebab itu saya kata itu adalah sesuatu yang telah diberikan kembali pada KDN semasa kerajaan PH. Yang saya menjawab apa yang dipersoalkan awal tadi tentang prosedur yang ada, memang masih lagi ada prosedur yang sama. Cuma yang telah menjadi masalah ketika ini adalah sama ada ia boleh dipertingkatkan, diberikan penambahbaikan. Ini yang sedang kita lihat dan kita lakukan untuk mereka yang baru nak masuk, prosedur kriteria yang lebih ketat, yang baru. Manakala yang lama, saya dah kata tadi, kita bagi case by case basis untuk melihat dari segi masalah keselamatan. Ada mereka yang namanya peserta program MM2H
Tapi hanya menggunakan ini sebagai transit saja, melakukan banyak perkara-perkara yang tidak diingini, masalah keselamatan. Maka sebab itu fokus diberikan kepada keselamatan semula, manakala untuk program MM2H untuk membantu ekonomi negara, biarlah mereka yang berkualiti. Apa salahnya untuk kita memasukkan orang yang berkualiti? Yang kita nak hanya 150,000 dah layak duduk untuk 10-15 tahun dalam negara kita ni, pasal apa? Sepatutnya kita mesti fikirkan bahawa yang nak duduk dalam negara kita adalah mereka yang berkualiti. Sekurang-kurangnya ada 1 juta ringgit. Itu yang lebih baik daripada kita hanya berikan masalah yang lama. Cuma kajian ini terpaksa dilakukan kerana program ini bermula pada tahun 2002, sudah hampir 20 tahun. Maka sebab itu apa kriteria yang dahulu hanya sebanyak RM150,000, ketika itu mungkin sesuai, tetapi sekarang pada saya ianya tidak sesuai lagi. Sebab itu kerajaan telah memikirkan untuk memberikan penambahbaikan dan untuk menentukan mereka yang ada di sini adalah yang berkualiti. Kita telah pun mengumumkan kriteria baru untuk program MM2H yang baru. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih.